Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semarak SKBT, sederap menuju transformasi kecemerlangan. Saudari pengacara majlis yang dihormati Encik Haji Siap, Timbalan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Berungis Tuaran, yang dihormati barisan penolong-penolong kanan sekolah, yang dihormati ahli jawatankuasa tertinggi PIBG sekolah, yang dihormati rakan guru, rakan ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapatlah kita bersama pada pagi yang mulia ini di dalam satu siri mesyuarat agung tahunan kali ke-27 dan pembubaran bagi Sekolah Kebangsaan Berungis Tuaran. Saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran semua ibu bapa dan guru bersama dalam mesyuarat kita pada tahun ini, walaupun dalam bentuk kehadiran secara alamaya. Ibu bapa yang hadir pada pagi ini sebenarnya adalah merupakan ibu bapa yang cemerlang. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Di sini saya ingin menghulurkan sejambak bunga tanda penghargaan kepada Yang Dipertua PIBG, diwakili oleh Timbalan Yang Dipertua PIBG, seluruh jawatankuasa PIBG, guru-guru, staf sekolah kerana telah berjaya merancang, mengelola dan seterusnya melaksanakan mesyuarat kita dalam norma baharu ini. Terima kasih tidak terhingga daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum, semua mesyuarat PIBG sekolah mesti diadakan pada setiap sebelum 31 Mac dengan memilih dan melantik ahli jawatankuasa PIBG pada setiap kali mesyuarat agung diadakan. Akan tetapi, akibat daripada pandemik COVID-19, mesyuarat yang kita telah rancang telah tertunda kerana arahan-arahan daripada pihak Kementerian Keselamatan Negara untuk memastikan wabak COVID-19 dapat dibendung. Sebab itulah seperti yang Tuan Aziz katakan tadi, kita kena laksanakan mesyuarat kali ini dalam bentuk norma yang baru. Kalau dulu secara bersemuka penuh, tetapi kali ini terpaksa dilaksanakan secara hybrid. Di samping itu harus diingatkan juga kepada semua perkara berkaitan dengan batasan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru perlu dipatuhi pada setiap masa seperti mana yang tercatat di dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkara-perkara yang disentuh di dalam surat pekeliling itu ialah PIBG sekolah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru di sekolah ini khususnya. Permuafakatan seumpama ini diharap dapat membina persefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama di dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran guru-guru dan pembelajar murid di sekolah, selain mempertingkatkan lagi kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, pihak ibu bapa dan komuniti setempat. Di samping itu, PIBG juga berperanan saling melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pelajaran dalam menyediakan prasarana, kemudahan dan suasana sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di sekolah ini. Seterusnya, dalam Peraturan 5, Peraturan Pendidikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru tahun 1998 yang telah berkuat kuasa pada 26 Mac 1998 dengan jelas telah menggariskan tujuan dan batasan Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, sesungguhnya majlis pada pagi ini amat bermakna, di mana pihak sekolah dan ibu bapa dapat bertemu walaupun dalam bentuk secara maya untuk bersama membincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan dan masa depan anak-anak di sekolah ini. Permuafakatan seumpama inilah yang menjadi kunci kejayaan PIBG dan sekolah dengan mengambil kira batasan-batasan kuasa PIBG
seperti yang telah saya katakan tadi. Selain daripada memilih dan melantik jawatankuasa PIBG yang baru selepas ini dan membincangkan usul-usul daripada ibu bapa jika ada, diharap juga mesyuarat PIBG pada pagi ini dapat berbincang dan mendapat persetujuan bersama berkaitan dengan apa-apa perkara yang melibatkan keperluan anak-anak kita di sekolah ini. Dalam proses pembinaan insan yang dinamakan murid, pelbagai inisiatif, usaha dan program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini termasuklah untuk makluman para ibu bapa, Sekolah Kebangsaan Berungis adalah merupakan salah satu sekolah yang terpilih untuk melaksanakan program Transformasi School 2025 TS25. Ya, di samping itu program-program seperti pemerkasaan, pentaksiran bilik darjah dan banyak lagi ya adalah merupakan antara program-program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga ke hari ini. Transformasi penilaian murid pada masa ini pun telah bertukar. Kalau dulu yang melibatkan penggradan, ranking, sistem ranking, kedudukan murid nombor 1, nombor 2. Tetapi pada kali ini, sejak beberapa tahun yang lepas, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mentransformasikan sistem ini dengan lebih menekankan kepada sasya akademik dan juga sukan, ya, kecenderungan anak-anak kita melalui PBD, pentaksiran bilik darjah, di mana untuk makluman pentaksiran bilik darjah ini dinilai melalui 6 tahap penguasaan murid. TP1. TP1 bermakna tahap penguasaan. TP1, TP2, TP3 sehinggalah ke TP4 ataupun sehinggalah ke TP6 ya. Jadi TP1 tu dia hanya orang kata tahu. Kalau dia berjaya tahu dan boleh buat, kita boleh letak dia sebagai di TP2. Manakala di TP3 tu dia boleh tahu, faham dan boleh buat. TP4 tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Dan jika berjaya memperoleh TP5, murid-murid kita ni, anak-anak kita ni perlu tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji. Dan jika mampu untuk mencapai TP6, tahap penguasaan 6, tahu, faham dan boleh buat beradab ni tadi. So ini adalah proses perubahan yang sangat besar yang rakan-rakan ibu bapa perlu tahu. Ya, kalau dulu kita sistem ranking nombor 1, walaupun dia yang penting markah dia tinggi, tetapi pada kali ini dia nampak secara lebih holistik. Ya, dia hanya orang kata kalau dulu lebih kepada akademik, tetapi kali ini kita kena lihat dari segi akademik, sasya, kokem, kepimpinan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, harus juga diingatkan kecemerlangan ya anak-anak kita ini sebenarnya bermula dari rumah. Sebagai ibu bapa, kitalah yang akan menentukan sama ada anak-anak kita dididik dengan nilai-nilai murni dan mempunyai kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan segala gejala negatif di luar rumah. Jadi jelas, tanggungjawab menentukan kepribadian anak-anak sebenarnya adalah tanggungjawab ibu bapa. Dan kami akan teruskan apabila anak-anak kita berada di sekolah untuk mencemerlangkan bukan hanya akademik tetapi juga sosial. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, diharapkan tahun ini kepimpinan baru jawatankuasa PIBG dapat membantu pihak sekolah untuk lebih mempertingkatkan lagi kecemerlangan sekolah, memantapkan lagi hubungan guru bersama ibu bapa melalui aktiviti-aktiviti anjuran bersama seperti program motivasi, program-program kecemerlangan hal ehwal murid, kecemerlangan kurikulum, kecemerlangan co-kurikulum, hari sukan, hari anugerah sekolah dan sebagainya. Selain dari pencapaian di bidang akademik, diharap murid-murid sekolah ini juga akan cemerlang di dalam bidang-bidang yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana telah menghantar anak-anak kamu ke sekolah ini. InsyaAllah, kepercayaan dan keyakinan tuan-tuan dan puan-puan terhadap guru-guru di sekolah ini dalam mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dipersiakan, dan kami sentiasa mendoakan semoga murid-murid
ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sekolah ini akan terus dapat menempa kejayaan demi kejayaan dengan lebih besar di masa akan datang. Di samping itu, sebagai ibu bapa, diharapkan jasa guru-guru di sekolah ini juga dihargai, dan sekiranya ada masalah berkaitan dengan anak-anak, datanglah berbincang dengan penuh hemat dan bijaksana. Tindakan yang terburu-buru dan cepat melenting, ya, tapi di sekolah ini tidak adalah, ya, tidak akan mendatangkan kebaikan kepada semua pihak. Oleh itu, peranan persatuan ibu bapa dan guru dalam membantu sekolah menerangkan dan menghebatkan program, aktiviti dan tindakan sekolah amat membantu pihak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada timbalan yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Encik Aziz bin Siap, kerana beliau merupakan seorang yang sungguh-sungguh memberikan komitmen yang penuh kepada pihak sekolah. Daripada mula saya berada di sekolah ini, saya dapat lihat kepimpinan yang telah beliau kongsikan bersama sekolah dan semangat untuk membantu sekolah dalam apa jua perkara yang kita lihat untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak didik kita. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa baru yang terpilih, dan diharap jawatankuasa yang baru ini dapat meneruskan kecemerlangan persatuan ibu bapa dan guru pada sesi sebelumnya seperti yang kita harapkan, iaitu ingin memastikan kecemerlangan PIBG sekolah itu dapat memberi impak yang positif kepada anak-anak didik kita di sekolah ini. Jadi, untuk melancarkan majlis perasmian mesyuarat agung tahunan dan pembubaran sekolah PIBG, Sekolah Kebangsaan Berungis Tuaran pada tahun 2021 ini, maka dengan itu saya dengan rendah diri, dengan penuh ta'zim, saya Guru Besar SK Berungis Tuaran Cikgu Iki Andreas Junior merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan seterusnya pembubaran bagi tahun 2021 dengan rasminya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.